Kesatuan rakyat, kesatuan jiwa, kerajaan perpaduan. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan-perkembangan isu semasa, isu politik, dan isu-isu hangat di Malaysia pada hari ini. Jangan lupa teruskan bersama di dalam channel ini. Tekan butang like, share, dan subscribe channel ini untuk perkembangan terkini politik di Malaysia. Hai semua, selamat petang, salam sejahtera Malaysia. Satu info hangat yang hari ini, satu kejadian yang saya rasa pelik dan aneh, ataupun satu kejadian yang tidak sepatutnya berlaku. Satu berita hangat yang saya lihat di media baru-baru ini, di mana dikatakan Hadi membuat satu lagi kekecohan ataupun membuat satu lagi hal. Adakah kita boleh consider ini adalah satu kekecohan ataupun satu salah laku daripada Hadi Awang sebagai Presiden PAS? Oke, baik, sebelum saya meneruskan, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Anda semua yang sentiasa menyokong channel ini. Teruskan bersama di dalam channel ini. Jangan lupa tekan butang like, share video ini, share channel ini kepada seluruh Malaysia, dan teruskan bersama di dalam channel ini. Oke, baik tuan-tuan dan puan-puan semua. Dun Perak panas. Apa yang berlaku? Presiden PAS dilihat tidak menghadirkan diri dan beliau malahan didakwa kaki ponteng parlimen. Apa yang Hadi buat? Di Ipoh, persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Perak bertukar hangat sepanjang 20 menit selepas ahli Dewan Undangan Negeri Adun Hulu Kinta Muhammad Arafat Varisai Muhammad bertikam lidah dengan beberapa adun pembangkang. Ianya bermula selepas Muhammad Arafat membangkitkan isu ahli parlimen Marang yang juga Hadi, yaitu Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang, yang didakwa tidak menghadirkan diri pada sesi pembentangan dan perbahasan Rang Undang-Undang Perlembagaan Pindaan Nombor 3 2022 berkenaan peruntukan larangan ahli Dewan Rakyat bertukar parti. Di peringkat pusat, Rang Undang-Undang itu telah dibahas dan juga diluluskan. Rang Undang-Undang itu juga telah disokong oleh parti-parti yang mempunyai prinsip dan moral, terutamanya Pakatan Harapan PH dan Barisan Nasional. Untuk pengetahuan Ketua Pembangkang, ketika sesi perbahasan dan juga pengundian rang undang-undang berkenaan di Parlimen, ahli Parlimen Marang yang juga Presiden PAS Hadi Awang tidak hadir, malah ponteng sesi Parlimen. Adakah kita boleh anggap ini sebagai satu lagi salah laku yang dilakukan oleh Hadi? Oleh itu, sebagai pemimpin, kena tunjuk sokongan kepada Akta Anti Lompat Parti. Ini tidak hadir tanpa alasan. Kalau ada alasan, tiada masalah. Tidak mengapa kalau tidak sihat, kita faham. Marang rekod kehadirannya selalu ponteng. Beliau juga berkata demikian pada sesi perbahasan rang undang-undang meminda undang-undang tubuh Kerajaan Perak bagi larangan adun bertukar parti pada Kamis lalu. Dakwaan Muhammad Arafat kemudiannya tidak dipersetujui Muhammad Zulfadli Zainal PN Slim yang mempertikaikan kenyataannya selain menyifatkan dakwaan Muhammad Arafat sebagai dangkal. Saya tidak bersetuju dengan dakwaan ke atas ahli Parlimen Marang. Kita mahu tahu data berkenaan kehadiran Hadi dapat dari mana yang menyatakan beliau ponteng. Kalau kita tengok Hulu Kinta, beberapa kali dia tidak ada di dalam dewan dan beberapa kali juga keluar. Jadi jangan mudah menyebut ataupun menuduh. Yang berhormat pun bukan ada dalam parlimen sehingga mau sebut tentang Marang. Muhammad Akmal Kamarudin PN daripada Selama kemudiannya mencelah dan meminta Muhammad Arafat untuk menyatakan pendirian mengenai kerjasama dengan BN selepas puluhan tahun menghentam parti itu dalam siri-siri ceramah. Rakyat pilih YB kerana YB NTBN ketika itu.
tetapi tiba-tiba berlaku seperti mana sekarang. Jadi siapa yang gadaikan prinsip sebenarnya? Pembohong dan penipu itu khianat kepada rakyat dan pengundi. Jadi apa komen Anda? Berita hari ini di mana DUN Perak dilihat panas dan kecoh, Presiden PAS didakwa kaki ponteng parlemen. Jadi apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk isu seterusnya, isu panas seterusnya. Hai semua, salam sejahtera Malaysia. Teruskan bersama di dalam channel ini. Terima kasih sentiasa setia bersama di dalam channel ini. Jangan lupa tekan butang like, share video ini, share channel ini kepada seluruh Malaysia, dan jangan lupa tekan butang subscribe supaya kamu tidak terlepas perkembangan terkini daripada channel ini. Oke, baik tuan-tuan dan puan-puan semua, satu lagi isu hangat yang saya nak kongsi dengan semua yang menonton video hari ini. Satu kejadian yang berlaku ke atas Anwar Ibrahim. Saya melihat video ini, saya berpikir, saya ingat ada sesuatu yang berlaku buruk ke apa, tetapi sudah pasti kita tahu banyak isu hangat yang berlaku hari ini, di mana kerajaan dipertikaikan, Anwar Ibrahim dipertikaikan, menteri-menteri di dalam kabinet kerajaan perpaduan pun dipertikaikan. Bahkan bukan itu saja, Mahathir sendiri mempertikaikan keabsahan PHBN pada hari ini. Bahkan pemimpin yang lain juga ada. Baru-baru ini juga Raja Petra Kamarudin membuat kenyataan di Twitter bahwa PHBN adalah kerajaan pintu belakang istana. Namun saya lihat memang ramai tidak setuju. Hari ini satu lagi tajuk berita yang saya nak sampaikan kepada kamu. Sultan akhirnya membuat satu keputusan yang tergempar. Bukan tergempar yang buruk, tapi berita hari ini daripada Malaysia Kini, Sultan Ibrahim berkenan untuk terima menghadap Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia ke-10. Sultan Johor Sultan Ibrahim almarhum Sultan Iskandar berkenan menerima menghadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Istana Bukit Serene di Johor Bahru hari ini. Kenderaan yang membawa Perdana Menteri ke-10 itu tiba di istana berkenaan kira-kira 10.30 pagi tadi. Terdahulu juga, Sultan Ibrahim berangkat tiba di istana tersebut pada 9.34 pagi, diikuti Tunku Mahkota Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim 10 menit kemudian. Sebelum itu juga, ahli parlimen Tambun itu disambut oleh Menteri Besar Johor, Datuk On Hafiz Ghazi setibanya di Senai Business Aviation Terminal pada 9.55 pagi. Ini merupakan kali kedua Anwar menghadap Sultan Ibrahim dan kali pertama ke negeri ini selepas mengangkat sumpah jawatan Perdana Menteri pada 24 November yang lepas. Pengurusi Pakatan Harapan pernah menghadap Sultan Johor 3 hari selepas mengangkat sumpah. Anwar juga turut dijadwal bertemu masyarakat ketika makan tengah hari di restoran Murtabak Kampung Melayu Azo 96, Kampung Melayu Majidi di Johor Bahru. Selepas itu, beliau akan menunaikan solat Jumaat di Masjid Kampung Melayu Majidi sebelum kembali ke ibu negara. Dan kali terakhir, Anwar ke Johor ialah ketika berkempen pada PRU ke-15 awal November. Oke tuan-tuan dan puan semua, dilihat Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri ke-10 sangat aktif untuk berjalan ke sana sini. Ada yang mempertikaikan Datuk Seri Anwar Ibrahim, beliau ini keabsahan beliau sebagai Perdana Menteri. Tapi sebenarnya Datuk Seri Anwar Ibrahim setelah beliau menjadi Perdana Menteri, setelah beliau mengangkat sumpah, kita dapat melihat banyak komen positif, bukan sahaja di YouTube, di Facebook, bahkan di Twitter Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri banyak yang akhirnya menyatakan sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ada yang kata, kenapalah baru hari ini saya kenal Datuk Seri Anwar Ibrahim. Rupanya Datuk Seri Anwar Ibrahim ini seorang yang memang layak untuk menjadi Perdana Menteri, seorang yang berpotensi, dan akhirnya sudah terbukti keabsahan beliau menjadi Perdana Menteri hari ini, dan semakin hari semakin ramai yang menyokong Anwar Ibrahim. Jadi berita hari ini, Sultan Ibrahim berkenan terima menghadap Anwar. Apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk isu hangat seterusnya.